Dan seterusnya tersambung lagi pada muka surat 9, menyapu seluruh kepala. Menyapu seluruh kepala. Di sebelum ni kita tahu cara ataupun kaifiat berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya, ada dua cara yang asas di sini. Cara yang terbaik daripada dua ini adalah cara yang diisyaratkan oleh pengarang di sini. Campurkan. Ya, sekali kita ambil tu untuk kumur dan untuk masukkan air ke dalam hidung. Jadi ambil sebahagian air kita masukkan ke dalam mulut, sebahagiannya kita sedut. Ini baru dikira sekali. Kita buang daripada mulut dan hidung. Kita ambil lagi daripada paip ataupun kolah. Ambil lagi. Sebahagian kita hirup, sebahagian kita sedut. Dan kali kedua. Ambil lagi, sebahagian kita hirup masuk mulut, sebahagian kita sedut. Jadi 3 kali kita buat. Itu cara yang lebih afdal. Baik. Adapun cara yang biasa kita buat itu dikira sebagai sunnah juga. Cuma di bawah kaifiat yang diisyaratkan oleh pengarang tadi. Kita ambil, kita selesaikan dulu mulut 3 kali. Lepas tu kita pergi kat hidung pula 3 kali. Kita tak campurkan di antara dua. Baik, seterusnya menyapu seluruh kepala. Ini sunat. Menyapu seluruh kepala ni sunat. Dan kata ulama, kebanyakan wuduk Nabi SAW adalah sapu seluruh kepala. Jadi yang wajibnya kita hanya sapu sebahagian kepala, sama ada kulit ataupun rambut dalam kawasan kepala. Itu yang wajib rukun. Tapi yang sunnah, dan itu merupakan kebanyakan wuduk baginda, adalah menyapu seluruh kepala. Sekiranya dengan cara yang disebutkan sebelum ni lah, kita buat cara macam ni, ya. Ibu jari kita letak di sini dan jari ni kita lalukan atas kepala. Jadi tak payah nak berserabut. Ikut cara apa pun tak ada masalah tuan-tuan. Ikut cara apa yang tuan-tuan mudah. Cuma rupanya ada cara yang sunnah. Letak di sini dan terus jalankan. Ya. Jalan. Jadi kalau rambut tuan-tuan panjang, dia boleh berlipat. Jadi dengan laluan yang pertama tu hanya kena sebahagian, betul? Hanya kena sebahagian rambut, dia tak kena semua rambut. Macam ni laluan pertama. Kalau macam rambut panjang ataupun sederhana yang boleh lipat, jadi kalau sapu seluruh kepala tu sunat patah balik. Dikira sekali. Buat lagi. Dikira 2. Dan buat yang ketiga. Jadi pergi dan patah balik itu dikira sekali. Itu bagi yang rambut yang panjang ataupun sederhana yang boleh lipat lah. Sebab kalau pergi sekali, dia tak kena semua rambut. So kita kena kembalikan balik. Jadi yang lapisan bawah tu akan terkena ketika kita kembalikan balik. Adapun kalau macam rambut botak, kepala botak, tak ada rambut langsung, ataupun ada baru nak tumbuh, ataupun dia potong nombor 1, nombor 2, rambut tu tak berlipat, jadi cukup dia pergi, tak sunat dia patah balik. Pergi cukup, kira sekali, jangan patah balik, tak sunat. Pergi lagi 2, pergi 3. Sebab dengan dia pergi sahaja memang air akan kena seluruh rambut. Sebab rambut tu orang kata pendek, dia tak berlipat. Baik. Sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban atau songkok, ataupun kita kata kopiah atau sebagainya, kopiah ke lilit apa atas kepala itu, dan ia tidak berkehendak membuka benda-benda itu setelah disapu sebahagian, iaitu sedikit daripada kepalanya, memadai, iaitu untuk menghasilkan pahala sunnah, juga dengan menyapukan air ke atas serban atau songkoknya. Ni tuan-tuan, ya, dia dah pakai kopiah elok, dia dah pakai serban elok dah,
Jadi kalau serban tu diusik sikit ataupun dia buka, dia akan lari susunan daripada susunan ataupun aturan asal. Jadi dia tak nak buka serban, dia tak nak buka secara keseluruhan. Jadi macam mana dia nak sapu kepala? Kan dalam wuduk ni wajib sapu kepala, rambut ataupun dahi. Jadi cara dia tuan-tuan, kalau tak nak buka juga dan dia nak sapu seluruh kepala, kalau setakat wajib selak sikit ni, sapulah. Ya, tu wajib, selesai masalah. Tapi dia nak pahala sapu seluruh kepala. Ni yang pelik. Kalau dia nak macam tu, buka lah kopiah. Tak nak, saya tak nak buka kopiah. Kalau nak macam tu, buka lah serban. Tak nak buka serban. Sebab apa? Adalah, ya, mungkin rambut dia panjang, malu kat orang, ataupun dia segan buka kopiah kat situ. Jadi cara dia tuan-tuan untuk dapatkan pahala seumpama sapu satu kepala juga. Dia selak sikit biar ada kadar yang wajib. Jadi dia ambil, start basuh sapu yang wajib dulu, lepas tu pergi satu kepala, sapu atas kopiah. Sekali je, tak payah patah balik. Ambil lagi sapu yang wajib dan terus sambung ke kopiah. Ambil lagi sapu yang wajib dan terus sambung ke kopiah. Dengan cara ini tuan-tuan, dapat pahala macam dia sapu satu kepala. Kamu dah, ya. Padahal dia sapu sikit je kepala dia. Yang ni dia sapu kopiah. Rambut dalam tu kering, tapi dia tetap dapat pahala sapu satu kepala. Dengan dia tak nak cabut songkok dia, kopiah dia, dia tetap dapat pahala. Ni keringanan. Walaupun yang lebih baik, dia cabut kopiah dia, serban dia, supaya sapu kena air tu betul-betul seluruh kepala. Ni cara dia tuan-tuan. Cuma di sini beliau akan sebut, mesti untuk nak dapatkan pahala macam sapu satu kepala, dalam keadaan dia tak nak cabut kopiah ni, tak nak cabut serban, mesti mula-mula start dengan yang wajib dulu. Start dengan yang wajib. Biar tangan jari tu kena rambut ataupun kulit kepala dulu, baru dia sambung. Kalau dia terus pergi ambil air, kau sapu kopiah je, itu wajib pun tak ada, sunat pun tak ada. Jadi untuk dia nak yang wajib pun ada, yang sunat pun dia dapat macam satu kepala, dia tak nak cabut kopiah, tak apa, start dengan yang wajib dulu. Dan yang kedua, kena terus sambung, jangan putuskan. Yang wajib ni, dia sapu saja rambut, dia terus sambung, jangan angkat, terus sambung. Dia sapu saja bahagian rambut, terus sambung ke kopiah. Sapu rambut, terus sambung ke kopiah, jangan angkat. Kalau dia sapu yang rambut wajib, lepas tu dia angkat, dia sapu kopiah pula, dia tak sambungkan, tu tak dapat pahala seumpama sapu satu kepala. Sah, memang sah sebab dia dah sapu yang wajib, tapi dapat tak pahala seperti orang yang sapu satu kepala? Jawapannya tak dapat, sebab tak ikut syarat dia. Prosedur dia mesti kena sapu yang wajib pertama dan sambung terus ke kopiah. Orang perempuan boleh buat kalau pakai terkung, tak ada masalah. Ya. Sapu yang wajib, nak rambut depan ni, terus sambung ke terkung, jangan angkat. Ni dia sapu yang wajib, dia angkat, dia sambung terkung, ada terpisah kat situ. Itu memanglah sah, tapi dia tak dapat pahala seperti sapu satu kepala. Baik. Tu syarat, dah dua syarat dah, ya. Syarat pertama mesti dia start dengan yang wajib dulu. Syarat yang kedua mesti dia sambung, supaya dapat pahala banyak lah ni. Dan syarat yang ketiga, mesti kopiah yang dia pakai, terkung yang dia pakai, serban yang dia pakai itu tak haram. Tak haram. Kalau
benda yang dia pakai atas kepala tu haram li zatihi, maka walaupun wuduk sah sebab dia dah sentuh yang wajib, tapi dia tak dapat pahala seolah-olah sapu satu kepala. Contoh apa dia yang pakaian jadi haram? Bukan mencuri, tidak. Kalau kopiah curi apa semua tu, dia masih dapat pahala penuh lagi. Walaupun dia haram satu sudut, ini pahala satu sudut. Ini contohnya seperti orang yang muhrim. Orang yang muhrim umrah ataupun buat haji, boleh tak orang laki-laki tutup kepala? Jawapannya tak boleh. Orang laki-laki tak boleh tutup kepala ketika berihram. Dia pergi tutup kepala, hukum dia haram. Nanti kalau dia berwuduk tu masalah dia fidyah apa semua tu soalan lain. Ni masalah wuduk ni. Dia tutup kepala, haram dah hukum dia. Jadi haram dia buat macam ni. Dia kata ni kopiah saya. Apasal haram pula? Memanglah kopiah awak, tapi cara ihram tak boleh pakai kopiah walaupun pakaian sendiri, tak boleh. Hukum dia haram. Dia pakai juga. Dia pergi ambil wuduk macam biasa, sampai time basuh kepala tu dia nak pahala yang sempurna seperti satu kepala. Dia tak nak cabut kopiah. Dia pun sapu. Start daripada yang wajib, dia sapu naik atas kopiah. Masya Allah. Jadi, dapat tak pahala macam sapu satu kepala? Tak dapat. Sebab hukum pakai kopiah tu dah haram. Jadi, entah sapu atas benda haram. Tak dapat. Oh, nak buat benda sunat, nak pahala banyak, lepas tu dalam masa yang sama sekaligus buat benda haram. Banyak songeng kata. Dia nak pahala banyak, lepas tu dia buat benda haram yang Tuhan tak suka. Tak boleh ya. Baik. Itu tiga syarat penting dalam masalah ini. Masalah dia nak pahala satu kepala, tapi tak nak cabut. Tak nak cabut kopiah, tak nak cabut sorban, tak nak cabut tergung. Buat cara macam tu lah. Alhamdulillah ada keringanan. Ya. Baik, kalau nak yang lebih sempurna, cabutlah. Baik. Dan seterusnya, menyapu kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang. Dengan ini sunat seterusnya. Sebab sunat-sunat dalam wuduk ni, sebahagian ulama mengiranya sampai 66 sunat dalam wuduk. 66 sunat tu. Kita duduk berasa macam 10 kan? Macam 15, 13 itu pun kita tak buat je. Rupanya berasa tu dah jauh. 66 sunat wuduk, merangkumi sunat sebelum dan ketika dan selepas. Semua tu kalau kita kira capai 66. Masya Allah ya. Baik, itu sebab setengah ulama dia bila dia wuduk tu punya lambat dia wuduk. Rupanya bukan lambat sebab was-was, tapi lambat sebab nak ambil masa tunaikan semua tuntutan di dalam wuduk. Tu sebab jadi lambat. Baik. Kita wuduk stres ya. Terus bangun subuh tu tak sempat tahajud dah, tinggal 2 minit lagi. Dia punya wuduk boleh habis 30 saat tu. Baju tu buat yang wajib. Sempat sembahyang tahajud 1 rakaat. Okey. Tak apalah, yang penting wajib tu kita selesai. Ini wajib kalau tak selesai memang tak ada lah. Baik, nak katanya sunat wuduk ni banyak. Jadi kita memang kena berasa kita ni lemah. Kita ni sangat-sangat orang kata apa? Tak beri perhatian ya kepada wuduk kita, kepada solat kita, sebab banyak benda sunat yang kita tinggalkan. Kalau dah berasa macam tu kira okey dah. Yang ni sunnah tak buat, lepas tu berasa okey. Berasa pangkat tinggi pula. Aduh. Itu masalah. Ya, banyak benda-benda sunat yang terabai. Baik, tak apa. Kita buat sekadar yang mampu. Nak tahu lagi, tambah lagi maklumat, kena belajar lagi, tahu lagi sunatnya. Dan seterusnya menyapu kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang. Sebelah depan dan belakang. Okey. Telinga ni ada depan ada belakang. Dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Tadi kita dah sapu kepala dah. Ada lagi saki baki air kat tangan, boleh tak kita sapu telinga? Jawapan dia boleh. Tak ada masalah. Ya,
Boleh. Tapi yang lebih elok kata beliau, selain air sapu kepala. Selain air sapu kepala itu lebih elok. Ambil air baru. Ambil kat paip air baru ataupun dalam kolah, celak air baru. Sapu di telinga. Kita sapu telinga ni pakai air baru, bukan pakai air ada saki-baki di tangan kita sapu kepala tadi. Baik, mana depan telinga dan belakang telinga, ini dipanggil dalam. Ni yang kita terlihat di sini, yang ada jalan melengkau, ada lubang, ini semua dipanggil bahagian dalam. Okey, kalau kita kepak telinga macam ni, yang belakang ni sebenarnya bahagian zahir. Belakang ni sebab kita dulu masa bayi memang telinga tertutup. Jadi yang nampak ni luar, ni bahagian luaran. Yang ni bahagian dalaman. Ini depan, ini belakang. Okey, baik. Caranya, ada cara nak sapu telinga, ada cara. Ni cara yang sunnah. Cara yang sunnah. Kita guna cara apa pun tak apa. Yang penting kita sapu telinga. Tapi nak sapu telinga tu satu pahala. Nak ikut cara sunnah, pahala pula. Double pahala lagi. Caranya, iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk. Jari telunjuk ni ada 3 ruas. Kita ambil ruas yang pertama atas sekali dekat dengan kuku tu. Masukkan dua-dua ruas jari telunjuk ke dalam 2 lubang telinga. Dan diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga. Ni dalam telinga ada lipat ni. Kita jalankan ikut lipatan yang kita biasa buat tu lah. Ikut lipatan. Lepas tu ibu jari nak letak kat mana? Kata beliau, manakala 2 ibu tangan, ibu jari tu, 2 ibu tangan diedarkan atas belakang, ni belakang, 2 cupingnya, kemudian tetap tekapkan 2 tapak tangan yang sedia basah itu kepada kedua-duanya. Macam biasa kita buat kan, kita tekap telinga macam ni kan. Jadi jari telunjuk kita masukkan kat lubang dulu, yang ibham iaitu ibu jari kita dah pegang belakang telinga kat cuping tu. Lepas tu kita gosok. Jari telunjuk mulalah masuk dalam lingkaran telinga tu, dia masuk, dia lalu. Last sekali ibu jari ni belakang, kita gosok bahagian belakang. Kita pergi ke atas. Rasanya biasa orang buat macam tu lah. Kalau nak buat cara lain, boleh. Nak buat cara lain tak masalah. Dia pergi, dia gosok macam ni, lepas tu ambil gosok lagi. Ikut cara dia gosok macam ni, tak ada masalah. Yang penting sunat tu dia buat. Kalau ikut cara ni double pahala. Okey. Dan seterusnya sunat disarut celah-celah janggut. Disarut celah-celah janggut bagi orang lelaki jika ia lebat. Demikian jua kedua-dua jambangnya yang lebat. Orang lelaki kalau dia punya misai dia, janggut dia lebat dan jambang dia lebat, apa hukum dalam wudu? Wajib tak kita basuh di bawah sampai ke kulit? Jawapan dia tak wajib. Janggut yang lebat sehingga tidak nampak warna kulit di bawah janggut, jambang yang lebat tak terlihat warna pipi di sebalik bulu-bulu jambang, itu maksudnya lebat. Jadi apabila dalam wuduk ketika basuh muka, yang wajib dia basuh janggut dan jambang hanya pada zahir sahaja. Dalam dia tak perlu masukkan air dalam sehingga sampai ke kulit dalam. Itu tak wajib. Tapi ini termasuk dalam sunnah. Walaupun tak wajib, sunat dia buat biar air kena meratai seluruh kulit. Masukkan. Itu dia disarut, masuk selangi jari jemari itu di celah-celah bulu tersebut. Bulu janggut ambil daripada bawah. Kalau janggut kan sodok macam ni, tarik macam ni. Sodok, tarik. Nak buat cara apa pun tak ada masalah tuan-tuan. Ada orang buat cara macam ni. Ada cara macam ni. Ada cara macam ni ditunjuk dalam kitab cara macam ni. Dia sodok belah bawah, dia tarik balik. Sodok, tarik. Okey. Nak buat cara apa pun tak apa. Yang penting selang jari. Jangan pergi selang garpu dah. Selang jari je. Baik. Jambang pun macam tu juga, jambang. Ya. Masuk. Okey.
Gitu. Nak buat selang, cara selang tu ikut tuan-tuan lah. Yang penting selang tu pun dah kira sunat dah. Dah kira sunat. Baik. Adapun janggut yang jarang, maksudnya janggut tak lebat mana pun macam kita biasa ni. Janggut tak lebat, nampak lagi lah kulit dagu tu. Kalau nampak kulit dagu tu, kira tak lebat lagi janggut tu. Ya. Lepas tu jambang, nampak lagi kulit pipi, kira tak lebat lagi lah. Adapun yang tadi, adapun janggut yang jarang bagi orang lelaki, maksudnya tak lebat, dan janggut yang lebat tapi bagi siapa? Bagi orang-orang perempuan atau khunsa, wajib disarut, tidak sunat, supaya sampai air ke dalamnya, iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah dan di bawah janggut itu dengan jari kanan. Sunat dengan jari kanan. Nak buat dua-dua boleh, sunat jari kanan. Nak buat kiri sahaja pun boleh. Nak bagi tahu di sini, janggut ataupun jambang yang sunat diselangi dengan jari itu kalau janggut lebat bagi laki-laki. Kalau janggut lebat tu bagi wanita, bukan sunat dia sarut, wajib sarut. Sebab wanita walaupun janggut dia lebat, walaupun jambang dia lebat, kita kira seakan-akan benda tu tak ada. Wajib dia basuh sampai ke dalam. Sebab apa? Benda tu jarang. Benda-benda yang jarang ni dia tak ada hukum khusus. Yang sunatnya bagi laki-laki yang janggut ataupun jambang lebat. Kalau yang jambang nipis, janggut nipis tu jelaslah wajib basuh sampai ke kulit. Yang persoalannya pada wanita ni, ya, kalaulah ada wanita janggut lebat ataupun dia punya jambang lebat, kat situ bukan sunat dia selang, dia wajib selang, masukkan air sampai ke kulit. Hukum dia bukan macam lelaki, sebab benda tu jarang pada perempuan. Baik, selesai. Kita masuk kepada sunat yang seterusnya. Apa lagi? Menggosok celah-celah jari. Ya, memang terkadang terhimpun kotor-kotoran di celah-celah jari. Menggosok itu sunat. Gosok dia panggil dalkun. Sunat gosok. Kita kalau nak ambil uduk, kita ulur tangan je, tak gosok pun. Ulur tangan, ulur muka, bawah paip, tak gosok langsung. Uduk kita sah. Yang penting air meratai seluruh anggota, tu paling penting. Gosok tu tak wajib. Tapi disunatkan. Sebab ada pandangan yang kata wajib gosok. Ya. Jadi sunat kita gosok dalam mazhab Imam Syafi'i sunat. Lagi-lagi tempat-tempat yang tersorok ni, celah-celah jari, dua tapak tangan, ya, gosok, dan dua tapak kaki gosok juga. Lagi-lagi kat tumit tu yang susah, kadang-kadang keras, nak kena sampaikan air, gosok di situ sunat, ya. Baik, gosok tu sunat hukumnya, tapi tuan-tuan, dia boleh jadi wajib. Bila jadi wajib? Beliau akan sebut di sini. Dua tapak kaki itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Kalau air sampai tanpa kita gosok, maka hukum gosok itu sunnah. Tapi kalau air tak sampai di celah-celah jari, tak sampai di tumit, melainkan dengan gosok, ketika itu gosok jadi wajib. Sebab air tak sampai, melainkan kena dengan bantuan gosok. Jadi kita kena gosok supaya air sampai. Lah, kata sunat. Tak, sunat tu kalau kita tak gosok, air sampai. Jadi kita perkuatkan dengan gosokkan. Sebab dia sunnah, kita gosok lah, dapat pahala double. Sementara air dah sampai, kita pun lagi perkuatkan, kita gosok saja walaupun air sampai. Sunnah. Tapi kalau air tu tak akan sampai, melainkan dengan bantuan gosok kita, itu dah jadi wajib gosok tu. Sebab syarat sah wuduk ni mesti air meratai seluruh badan, seluruh anggota. Maka jika tidak sampai air ke celah-celahnya, melainkan dengan digosok seperti jari rapat yang tiada boleh masuk air ke celah-celahnya, nescaya wajib digosok. Bukan sunat lagi, wajiblah gosok. Macam ada orang, ya, jari dia rapat. Rapat jari dia. Dia bukan bersambung pun, cuma rapat. Nak buka tu payah, menyebabkan air susah nak masuk. Jadi dia kena gosoklah sikit-sikit supaya air tu sampai. Wajib dia gosok supaya sampaikan air.
Baik. Cara menggosok, ada tak cara khusus menggosok tangan ni? Cara menggosoknya pada tangan, pancarkan jari-jari kanan kepada jari kiri yang sebelah atas ataupun sebaliknya, dan temukan tapak dengan tapak. Okey, itu kat tangan. Nanti kat kaki lain pula. Sebab jari ni jari tangan, jari kaki ya. Jadi beliau kata sunat gosok-gosok tangan. Ada cara tak? Cara tuan-tuan ikut cara tuan-tuan nak buat macam mana. Yang penting tuan-tuan gosok jari. Tapi dia ada cara yang sunnah. Ada cara yang sunnah kita buat. Okey, yang pertama, ya, dengan dia, cara dia, nama cara tu tashbik. Nama dia apa? Tashbik. Okey, cuma tashbik ni ada dua bentuk. Tashbik di dalam wuduk ni, sebab cara gosok jari dipanggil tashbik. Dalam wuduk kita pakai bentuk yang sama macam bentuk di luar, macam ni. Ni panggil orang kata apa? Tashbik. Kalau bahasa kita macam genggam lah kan? Genggam. Ni panggil tashbik. Ni kita masuk sini. Dipanggil tashbik. Buat macam ni. Jadi nak gosok tu tak payah gosok macam ni kan? Gosok macam ni. Kita buat macam ni. 3 kali. Sekali bawah paip, 2 kali, ya, dan 3 kali. Selesai. Ya. Baik, bukankah kita pernah dengar perbuatan macam ni tak digalakkan, betul? Tak digalakkan. Bahkan ulama kata makruh perbuatan macam ni. Bila jadi makruh kita buat macam ni? Jadi makruh dalam 2 situasi. Pertama, apabila kita di dalam solat. Tengah-tengah solat tu, orang sepatutnya tak macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia letak macam ni. Ni makruh. Ataupun dia dah penat, dia sedap ni. Makruh dalam solat kita buat macam ni. Yang kedua, makruh hukum dia ketika dalam masjid menunggu solat. Dalam masjid menunggu solat, makruh. Kita buat macam ni. Tengah tunggu solat, orang tengah duduk bang ke, ataupun kita sebelum bang, kita tengah baca Quran, zikir. Tengah tunggu solat lah. Memang tujuan kita duduk ni tunggu solat, walaupun kita masuk masjid sebelum waktu. Makruh kita buat macam ni. Okey. Jadi makruhnya 2 situasi je. Ketika dalam solat dan ketika dalam masjid menunggu solat. Itu sahaja. Okey, kalau dia buat macam ni pada selain 2 situasi, itu tak makruh. Macam duduk rumah tengok TV, macam duduk dalam dewan tengah tunggu makan, macam duduk dalam penjara, duduk macam ni. Itu tak makruh, cuma tak digalakkan. Tidak apa? Tidak digalakkan. Ya, macam ni tak makruh, tapi tak digalakkan sahaja. Ni dalam wuduk ni sunat buat macam tu. Macam ni. Sunat. Bukan makruh. Bukan tak digalakkan. Sunnah. Sebab basuh tangan ni dia tak sunat. Mulakan dengan kanan, kemudian mulakan dengan keduakan dengan kiri, tak sunat. Jadi sekali je. Okey, ni cara yang diisyaratkan oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi pandangan beliau kuatlah. Okey, ada cara yang kedua yang disebut oleh ulama bawah sikit, iaitu mereka kata lebih baik kalau nak genggam tangan dalam wuduk ni. Wuduk ni ibadah, betul lah, ibadah. Jadi kalau kita buat macam ni, macam tak sesuai lah. Kita buat tashbik bentuk kedua. Macam mana tashbik bentuk kedua? Macam ni. Tadi macam ni kan? Tak, yang ni macam ni. Masukkan jari kanan tu di atas tangan kiri, selang. Lepas tu kiri atas kanan. Dia macam tu. Ya. Jadi masukkan mula tangan kanan, kiri. 3 kali. Macam tu. Sebab apa kata mereka? Sebab cara macam ni tu kebiasaan orang buat di luar ibadah.
Jadi dalam ibadah ni biar tashbih tu lain sikit. Lain sikit. Ni panggil tashbih ibadah dia panggil. Macam ni cara dia. Jadi tuan-tuan nak basuh kat wuduk nanti boleh buat cara macam ni. Okey, ni pandangan Al-Imam Al-Mudabiri. Macam ni. Imam Al-Anani, ramai ulama. Sebab dia nak bezakan sikit. Sebab macam ni nampak makruh tu ataupun dia perkara yang dilarang dalam setengah situasi. Jadi tak digalakkan kita buat dalam wuduk. Dalam wuduk kita tukar sikit bentuk dia. Jadi macam ni pula bentuk dia. Tashbih macam ni. Okey. Lepas tu akhir sekali dia kata apa? Tekap 2 tapak. Tu akhir sekali. Lepas kita buat macam ni, dalam kitab ni sebut macam ni. Dalam kitab ni ikut pandangan ni Al-Imam Mudabiri, mana kata beliau tadi? Cara menggosoknya pada tangan, pancakan tangan jari-jari kanan kepada jari-jari kiri yang sebelah atas. Mana sebelah atas ni? Ya ni, sebelah atas. Kita masukkan jari kanan atas sebelah atas. Buat 3 kali tuan-tuan. Ya, 3 kali. Lepas tu dah 3 kali kanan, jari kiri. 3 kali. Kemudian lepas dah selesai, sebabkan tapak tangan dia macam tak kena, tak serata macam ni. Jadi lepas tu habis kita tapak tangan, kita basuhkan sekali awal. Baik, itu cara yang kedua. Jadi kita faham di sini cara ni dipanggil apa? Tashbih. Bentuk dia macam mana? Yang diisyaratkan oleh pengarang. Ini pandangan yang kedua. Pandangan pertama tadi Syekh Ibn Hajar dengan bentuk yang biasa kita buat di luar sembahyang, cuma ketika dalam wuduk ni dia menjadi sunnah. Dia bukan lagi makruh, bukan apa. Baik, selesai. Manakala jari jemari kaki pula macam mana? Manakala menggosok pada kaki, gunakan kelingking tangan kiri masuk celah kelingking jari kiri kanan dari sebelah bawah terus hingga selesai pada kelingking kaki kiri. Pening baca. Nak kena fikir. Jadi tuan-tuan, nak tengok ni kelingking jari tangan kiri kita ni, ambil kelingking ni. Ni kita nak gosok jari kaki tau. Tangan kaki kita ni ambil kelingking dia. Okey, kelingking ni kita nak start sebab kaki kita macam ni. Kita start daripada bawah pergi kat kaki kanan. Ni kelingking kaki kanan masuk. Masuk. Kita buat macam ni, belah bawah. Kita korek macam ni, belah bawah. Lepas tu pergi kaki kiri pula. Macam tu. Jadi pakai kelingking kaki pula. Tangan kiri masuk kepada bawah kelingking kaki kiri. Kaki kanan. Dia dah kelang kabut jadinya. Jadi kelingking kiri kanan jadi kelang kabut. Ya, nak sebut tu kan silap. Kelingking tangan kiri masuk di bawah kelingking jari kaki kanan. Masuk. Tapi masuk caranya belah bawah. Sebab belah bawah tu yang terhimpun kotor-kotoran. Masuk belah bawah. Kata ustaz, saya tak nak buat macam tu lah. Saya buat macam ni cukup sekali. Tak ada masalah, yang penting selangkan jari, tak ada masalah. Nak buat cara apa pun tak ada masalah. Cuma nak double pahala, kita gosok jari, double pahala, kita buat cara yang sunnah. Kita buat cara yang sunnah. Okey, baik. Selesai. Dan seterusnya. Okey, ada soalan kan? Tak apa. Kita baca segini. Dan seterusnya, memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, kemudian baru yang kiri menganan. Jadi sunat kita dalam wuduk, sunat kita dahulukan yang kanan. Cuma tuan-tuan, dalam wuduk ni sunat kita dahulukan yang kanan hanya pada 2 anggota sahaja. Pertama tangan, yang kedua kaki. Itu sahaja. Walaupun kita berasa kita basuh macam banyak anggota dalam wuduk ni, ya betul, tapi sunat kita mulakan dengan kanan hanya pada 2 anggota sahaja.
Pertama tangan, yang kedua kaki. Itu sebab beliau kata memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, kemudian baru yang kiri. Orang panggil menganan, tayamun, at-tayamun. Okey, kalau dia buat sebaliknya, apa hukum dia? Makruh melakukan sebaliknya, iaitu memulakan dengan tangan atau kaki kiri dulu. Makruh. Dia nak basuh tangan kiri dulu. Sebab dia kata saya kidal, tulis pun kiri, tendang bola pun kiri, semua kiri belaka. Tidur belah kiri, tak apa, itu bab lain. Ni dalam bab wuduk awak kena kanankan awak ni. Kanan. Mula belah kanan dulu. Kalau mula belah kiri walaupun dia dah biasa, makruh. Kaki pun basuh kiri dulu, makruh. Jangan terbalik, biar mula dengan kanan dulu. Baik, demikian jua makruh dibasuh serentak meskipun ia lebih senang pada seseorang. Ya, mulakan dengan kiri pada tangan dan kaki makruh. Sebab sunnah mulakan dengan kanan. Kalau ada orang tanya, ustaz saya tak nak mulakan dengan kiri, saya nak buat serentak, tu lebih bagus, lebih senang, mudah urusan. Dia pergi kat paip tu, sekali harung dia buat. Macam ni ya, kan dia nak berenang kat dalam kolam tu, sekali dia buat macam ni. Dia buat serentak, dia masukkan air tangan dalam kolam tu, serentak, keluar balik. Kolam yang dua kolam lah. Boleh kan itu? Boleh, tak ada masalah. Tapi hukum dia makruh. Hukum dia makruh, tak ada pahala. Makruh. Baik, demikian jua makruh dibasuh serentak meskipun ia lebih senang pada seseorang. Walaupun senang, tetap makruh. Kita buat yang sunnah. Usahakan yang sunnah. Sebab apa makruh? Itulah kerana memandang kepada soal pokok, maksud asal. Ya, asal. Apa asal? Iaitu asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah daripada membasuh satu demi satu. Itu asal dia macam tu. Walaupun mudah bagi awak, tapi asal dia payah. Nanti nak basuh macam mana ni? Payah ni, serentak. Tak, saya mudah ya ustaz. Tak apalah, mudah tu awak khusus. Tapi walaupun mudah, tetap sunat dibasuh kanan dulu sebelum kiri. Ya. Kita tak pandang kepada individu tu. Sebab asal basuh tangan serentak ni payah, dia bukan mudah. Dia payah. Ya, takut-takut dia basuh serentak kan dia sekali mandi jatuh lagi. Jadi payah. Tapi bagi ni senang. Jadi yang senang kira okey lah. Tak okey juga. Walaupun senang bagi dia, tetap makruh dia buat macam tu. Utamakan yang sunnah, dahulukan kanan sebelum kiri. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat berserentak seperti dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga, tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. Malahan sunat dilakukan berserentak. Selain daripada tangan dan kaki, tuan-tuan, sunat kita buat serentak. Jangan buat kanan dulu lepas tu kiri. Pelik orang nampak. Dia nak basuh muka, buat serentak. Sebab muka bukan tangan dengan kaki. Basuh muka serentak. Jangan dia basuh kanan dulu. Ambil air, basuh muka kanan dulu. Ambil lagi, basuh kiri pula. Itu dah macam make up. Yang kedua, telinga. Dia ambil, basuh telinga dulu. Kanan dulu. Lepas tu ambil, basuh kiri pula. Lepas tu apa lagi? Ya, telinga. Lepas tu dua tapak tangan. Nak basuh tangan tu kan sunat basuh serentak. Tashbik. Basuh serentak. Tak sunat macam ni dulu. Kalau dia buat macam tu, hukum dia apa tuan-tuan? Disebut dalam kitab Hasyiah Bajuri, makruh. Makruh. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, tangan dan kaki sunat mulakan dengan kanan. Kalau dia terbalikkan, makruh, ataupun dia serentakkan, makruh. Selain tangan dan kaki, kesimpulan dia apa? Sunat basuh serentak. Kalau dia cuba buat kanan dulu sebelum kiri, makruh hukum dia. Ya. Jadi jelas di situ. Baik. Diulang-ulang. Baik, sikit lagi tuan-tuan.
Seterusnya, sunat yang seterusnya, diulang-ulang 3 kali basuh atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu. Lepas dibasuh atau sapu yang wajib, tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Basuh muka yang wajib sekali, nak buat 3 kali tambah lagi 2 jadi 3. Bukan maksudnya basuh yang wajib sekali, lepas tu dia tambah lagi 3, itu dah jadi 4. Jadi yang termasuk perkiraan yang wajib jadi 3. Lepas dah basuh yang wajib selesai, kena basuh semua tuan-tuan, jangan basuh separuh-separuh. Kalau dibasuh separuh-separuh, dahi dulu, pipi, 3 kali basuh muka baru selesai. Adakah ini dikira 3? Tak, ini baru dikira sekali. Sebab yang wajib selagi mana belum habis, selagi itu bilangan belum dikira. Habiskan yang wajib dulu. Dah habis yang wajib, baru start kira yang nombor 2, baru start kira yang nombor 3. Tangan macam tu juga, basuh sikit, lepas tu basuh lagi sikit yang kedua, basuh lagi yang ketiga. Adakah ini 3 kali? Jawapannya tidak, baru sekali. Sebab nak start nombor 2, nombor 3 mesti dah habis semua yang wajib dulu. Baru dikira 2 dan 3. Lepas tu kalau basuh baru kira 2 dan 3. Habiskan dulu basuhan yang pertama. Kalau tak, kita tak akan kira yang kedua dan ketiga. Cuma di kepala berbeza. Sebab kepala ni tak wajib basuh keseluruhan. Jadi cukup 3 kali. Sekali, 2, 3. Bertumpuk-tumpuk kepala ni. Okey. Sebab kepala ni tak sunat basuh 3, sapu keseluruhan kepala, tak sunat pula, tak wajib. Jadi kalau sapuan pertama tak menghabisi kepala, lepas tu dia sapu yang kedua, dikira 2 ke? Ya, dikira 2. Dia sapu yang ketiga, dikira 3 ke? Dikira 3. Walaupun sapuan pertama tak habis satu kepala. Ya. Walaupun sapuan pertama tak habis satu kepala. Okey, baik. Tapi sapunya pada tempat yang sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Cuma sapuan pertama tu tidak habis satu kepala. Kita sapu yang kedua, dikira 2 ke? Ya, dikira 2. Sapu yang ketiga, dikira 3. Beza dengan tangan, basuh pertama tak habis, lepas tu nak basuh kedua, tu belum 2 lagi, baru 1. Sampai dah habis, lepas tu dia basuh kali kedua, baru kira 2. Okey, baik. Dan seterusnya, dan memadai berulang itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu, dan pada air tenang dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya, kecuali kerana waktu sudah suntuk, kiranya diulang 3 kali, nescaya waktu habis ketika itu, tidaklah dituntut diulang 3 kali. Akhirnya sekali tuan-tuan, sunatnya 3 kali basuhan ataupun sapuan. Kepala sapu, sunat 3 kali, tempat yang sama. Okey, jangan tempat yang berbeza. Dan yang kedua, basuhan muka, tangan, kaki, sunat basuh 3 kali. Baik, kalau tuan-tuan ambil daripada pipe, tuan-tuan gerak sendiri dah tangan tu. Tapi kalau tuan-tuan ke air, contoh air sungai dia bergerak sendiri. Jadi untuk nak dikira 3 kali, cukup tuan-tuan letak tangan je. Masukkan tangan, duduk diam. Lalu air pertama, ombak pertama lalu dikira sekali. Lalu ombak kedua dikira 2 kali. Walaupun ombak tu kecil. Lalu ombak ketiga, 3 kali. Air lalunya. Tapi kalau air tu tenang, kita kena gerakkan tangan. 1, 2, 3. Macam dalam kolam rumah kita, air duduk tenang. Kita masuk nak wuduk 3 kali, sepatutnya kita ambil macam ni lah kan. Tak, dia buat macam ni. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gerakkan tangan kita sendiri kalau air itu tenang. Kalau air itu jenis bergerak mengalir, kita yang tenang. Biar air itu mengalir. Sekali mengalir, 2 kali mengalir, 3 kali mengalir, angkat tangan. Letak ni pula, sekali mengalir. Macam tu. Ya, caranya begitu. Baik. Wallahu ta'ala alam. Melainkan, berkata beliau, ada situasi haram kita buat 3 kali. Jangan buat 3 kali, haram hukum dia. Wajib kita buat sekali je.
Apa dia? Kalau kita buat 3 kali, waktu habis. Bangun, faham? Subuh gajah. Isyraq pukul 7. Dia bangun 6.55. 6.55, 5 minit lagi. Ni kalau dia wuduk 3 kali ni, rasa-rasanya terkeluar solat subuh tu. Jadi mesti dia buat sekali je. Kalau dia cuba buat 2, 3, haram hukum dia. Sekali cukup. Tangan pun sekali. Yang penting merata seluruh tangan. Sebab nak sempatkan semayang tu. Kata tak apalah, kita semayang je lah, tak payah wuduk. Itu haram double panggil. Ya, nak wuduk tu jangan 3 kali. Sekali cukup. Yang kedua, kata ulama, wajib jangan 3 kali. Tinggalkan 3 apabila air tak cukup. Tengok-tengok nak wuduk ni macam ni, botolnya. Ya, ini kalau basuh muka 3 kali, ini dah separuh dah. Kita dah wuduk macam tu. Kalau air tak cukup, tak apalah, tayamum. Air ni selagi mana kita boleh guna untuk wuduk sempurna, guna dia untuk wuduk sempurna. Jangan duk fikir tayamum terlampau awal. Ini kita boleh jimat ni. Basuh muka sekali cukup. Tangan pun basuh sekali, jangan basuh 3 kali. Sebab kalau dia basuh 3 kali kat muka, dah separuh dah. Kat tangan dah sikit air, dah tak boleh. Jadi haram, jangan buat 3 kali. Sekali cukup. Jadi 2 situasi ya. Bila 3 kali basuhan ataupun sapuan itu haram, apabila waktu sempit, dan yang kedua air tak cukup kalau dia buat 3 kali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, di sini kata ada soalan, macam mana solat berjemaah yang mana? Yang mana? Macam mana solat berjemaah yang mana makmum tu terlupa niat makmum? Allah Akbar. Dia teringat bila? Dia teringat pada rakaat kedua. Dia teringat pada rakaat kedua. Ini dia fikir banyak ni. Ya. Dia teringat pada rakaat kedua semasa solat. Dia kena terus niat makmum atau solat jemaah? Dia tak sah, memang tak sah dah. Tak boleh buat apa dah. Ya. Dia tak niat. Dia makmum ni, apabila kita solat mesti kena niat dalam takbir ataupun setelah takbir cepat-cepat. Allahu Akbar sahaja aku semayang fardu isya 4 rakaat Allah Ta'ala. Dia tak niat makmum tu, tapi lepas selesai takbir dia terus niat makmum ataupun ikut imam. Dia kena cepat selepas takbir, sama ada dalam takbir ataupun setelah takbir, secepat mungkin. Ni kalau dah rakaat kedua ni tuan-tuan, ya, dia semayang seorang. Dia bawa Allah Ta'ala. Jadi tadi dia dah ikut imam. Dia ikut tanpa ada ikatan solat dia dengan imam. Itu hukum dia batal. Hukum dia batal solat dia. Dia baru teringat lah tak niat, rupanya tak niat. Ya. Baik, tak apalah, ulang balik, tak ada masalah. Baru rakaat kedua kan. Ada bahagian wuduk saya yang bersimen. Saya kena wuduk dulu atau tayamum dulu? Okey, baik. Ni orang sakit, dia tangan dia bersimen. Tengok pada anggota wuduk ni bersimen di tangan. Kalau tangannya bersimen ataupun mukanya ada simen. Ada orang tak simen kat muka. Letak muka, ada sebahagian muka di simen. Jadi dia nak start dengan tayamum ke start dengan wuduk? Jawapan dia start dengan wuduk dulu. Start dengan wuduk terlebih dahulu. Ada anggota yang sihat di wuduk tu start. Basuh muka dulu, sebab kita ambil contoh yang mudah, simen di tangan. Jadi ambil wuduk macam biasa niat. Sampai kat tangan ni, sampai kat tangan, dia boleh pilih nak tayamum dulu ataupun nak basuh tangan dulu. Kat situ boleh pilih. Tapi nak starting mesti dengan wuduk. Dia tak boleh start tayamum dulu. Start mesti dengan wuduk terlebih dahulu. Baik. Baik, setakat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Sapu atas simen, sapu atas jabirah dipanggil ya. Sapu atas jabirah, hukum dia sapu dengan air, hukum dia wajib. Kita ambil wuduk, janganlah basuh sekali dengan simen-simen kan rosak. Kita ambil air lembab-lembab je sapu atas ni. Wajib hukum dia. Wajib. Sapu sikit-sikit cukup lah. Dia bukan nak merabakkan dia pun, sikit je. Wajib
Tapi kalau nanti dia tayamum, wajib tak sapu atas jabirah dengan tayamum? Tak wajib. Sunnah. Jadi beza. Sapu dengan air wajib, tapi sapu dengan tanah ketika tayamum nanti tak wajib. Sunnah sahaja. Sapu jangan dibasuh sekali. Kan doktor tepuk orang dah bayar mahal, dah penat-penat letak kat sini, dia pergi basuh. Doktor akan bagi nasihat ni, jangan kena air. Kalau setakat sikit-sikit tak ada masalah. Okey. Doktor kata sikit pun tak boleh. Tak payah dia buat. Ya. Wajib sapu atas dengan air kalau tak ada mudarat. Kalau ada mudarat tak payah buat. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah setakat itu dulu perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi taufik dan inayah untuk kita fahami dan kita sampaikan kepada mereka yang tiada. InsyaAllah kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.